Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah, semua alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita rafa'kan kepada Allah SWT kerana pada petang ni sekali lagi kita dapat bersama dalam sesi kuliah kita untuk kita bedah satu buku yang disusun oleh Ana sendiri bersama dengan Al-Fadil Dr. Yusuf Ismail yang kami namakan sebagai 26 Muwafaqah Omar. Kita dah berada di siri yang ke-6. Ana mohon maaf pada 2 minggu lepas tak dapat nak bersama. Dr. Yusuf juga kebetulan masa tu ada sedikit kesibukan di pihak anda sendiri. Kebetulannya pada 2 minggu lepas isteri melahirkan anak pada hari tersebut. Jadi agak kelakabut sikitlah untuk bersama dalam sesi kuliah kali ini ketika itu, dan kali ini tak dapat nak lagilah, kita kena teruskan juga. Mudah-mudahan ada keberkaitannya insya-Allah. Dan alhamdulillah kita masuk ke muwafaqat yang ke-10. Itulah dia Allah sebagai sebaik-baik pencipta. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma khalaqnan nutfata 'alaqatan, fa khalaqnal 'alaqata mudghatan, fa khalaqnal mudghata 'idhama, fa kasawnal 'idhama lahma, tsumma ansha'nahu khalqan akhar, fa tabarakallahu ahsanul khaliqin." Daripada suratul Mukminun ayat yang ke-14. Dan ayat ni Allah Ta'ala sebutkan kepada kita, kemudian kami ciptakan air benih itu menjadi sebuku darah beku. Lalu kami ciptakan darah beku itu menjadi seketul daging. Kemudian kami ciptakan daging itu menjadi beberapa tulang. Kemudian kami balut tulang-tulang itu dengan daging. Setelah sempurna kejadian itu, kami bentuk ia menjadi makhluk yang lain sifat keadaannya. Maka nyatalah kelebihan dan juga ketiga Allah sebagai sebaik-baik pencipta. Alhamdulillah tuan-tuan, satu firman Allah SWT daripada surah Al-Mu'minun menjadi salah satu bukti bahawa Al-Quran itu adalah mukjizat, menjadi bukti sebagai salah satu daripada tanda bahawa Rasulullah SAW itu adalah Rasul. Sebab apa? Sebab ayat ni adalah ayat yang kita kata ayat yang sifatnya ijaz, sifatnya menunjukkan bahawa agama ini bukannya ciptaan manusia. Sebab apa? Sebab dengan keterbatasan sains yang ada pada ketika itu, tak mungkin kita dapat tahu apa yang berlaku dalam rahim ibu. Tak mungkin. Tiba-tiba Allah SWT dalam beberapa siri ayat Quran, Allah Ta'ala menceritakan apa yang berlaku dalam rahim ibu. Itulah dia tentang penciptaan manusia secara awalnya. Dan ayat ni tuan-tuan sebenarnya tak komplit kalau kita baca di ayat yang ke-14 saja. Sebenarnya kita kena baca daripada ayat yang ke-12. Saya bacakan kepada tuan-tuan. Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala kata, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَا نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَا نُطْفَةً عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُل خَالِقِينَ. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia daripada pati, yakni asalnya itu daripada tanah. Kemudian kami jadikan pati itu setitis air benih pada penetapan yang kukuh. Kemudian kami ciptakan air benih itu menjadi sebuku darah beku. Lalu kami ciptakan darah beku itu menjadi seketul daging. Kemudian kami ciptakan daging itu menjadi beberapa tulang. Kemudian kami balut tulang-tulang itu dengan daging. Setelah sempurna kejadian itu, kami bentuk dia menjadi makhluk yang lain sifatnya. Maka nyatalah kelebihan dan juga ketinggian Allah sebagai sebaik-baik makhluk. Alhamdulillah tuan-tuan. Jadi ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-14 itu asal ayat yang kita kena baca untuk kita ceritakan tentang proses kejadian manusia yang terbentuk berperingkat-peringkat ketika berada dalam rahim ibu. Dan proses ini dilalui oleh semua manusia, tidak terkecuali walau seorang pun. Dan kenapa dalam buku ni kami hanya letak ayat yang ke-14? Sebab kami nak fokus kepada Muwafaqah Omar. Dan Muwafaqah Omar tu terletak di mana? Muwafaqah Omar ni terletak di ayat yang terakhir. Potongan ayat yang terakhir itulah dia fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Nanti kita ceritakan. Okey, dalam sebab penurunan ayat diceritakan bahawa Al-Imam Al-Qurtubi disebut dalam tafsir dia. Satu riwayat daripada Anas bin Malik bahawa Umar telah berkata, "Wafaqtu rabbi fi arba'." Maksudnya
aku telah menyetujui ataupun pandanganku bertepatan dengan Tuhanku dalam 4 perkara. Wa nazalat, dia ada sebut ada 3 perkara yang lain yang sebagainya telah kita sebutkan dalam siri sebelum daripada ini. Wa nazalat hazil ayat, maksudnya yang keempat ataupun antaranya adalah walaqad khalaqnal, wa nazalat hazil ayat walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, ayat yang ke-12. Falamma nazalat qultu ana, Umar kata kan, selepas turun ayat Quran ni aku pun kata tabarakallah ahsanul khaliqin. Fa nazalat fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Jadi bila Umar dia dengar ayat Quran ni menceritakan tentang beberapa ataupun langkah-langkah Allah Ta'ala menciptakan manusia di dalam rahim ibu, apa benda yang berlaku, beberapa peringkat, 5-6 peringkat tersebut, rasa kagum muncul kan, rasa kagum muncul dalam diri kita kan. Kita pun rasa kagum. Kita hari ini kita dapat tahu kebenaran ini kerana kita dah ada ilmu sains, teknologi dah makin canggih. Tapi ketika itu memang betul-betul kerana keimanan. Tak ada siapa boleh mengesahkan perkara tersebut betul ataupun salah. Kan, melainkan kita meyakini atau beriman bahawa ayat ini, ayat Quran ini adalah daripada Allah. Maka apa-apa yang disebutkan oleh Allah Ta'ala kita tak boleh pertikaikan walaupun satu perkara sekalipun. Maka bila Allah Ta'ala menceritakan tentang ayat ini, ijaznya dari sudut sains itu menimbulkan kekaguman. Kan, menimbulkan kekaguman di kalangan para sahabat, sehingga Umar sendiri apabila dia dengar ayat ni, dia mengatakan tabarakallah ahsanul khaliqin. Kan, maha suci Allah sebagai sebaik-baik pencipta. Maka apabila turun ayat Quran ni, Umar pun disebutkan begitu, kemudian turun ayat Quran tu di hujung tu fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini disebutkan oleh satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Qurtubi. Walau bagaimanapun sebenarnya ada 2 riwayat yang sedikit berbeza. Sedikit berbezalah. Yang pertamanya apa dia? Yang pertamanya adalah riwayat yang disebutkan di atas, seperti mana yang kita dah sebutkan tadi. Itulah dia Rasulullah SAW membacakan ayat 12 hingga 14. Maksudnya bermula daripada ayat yang pertama tadilah. Kan? Yang bermula daripada ayat pertama tu walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Ayat yang ke-12 tu sehinggalah kepada ayat yang ke-14 tu summa ansha'nahu khalqan akhar. Maka Umar pun sebut tabarakallah ahsanul khaliqin. Maka selepas tu turunlah fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maksudnya ayat Quran tu turun selepas daripada Umar sebut. Kalau secara zahir kita dah sebutkan dari sudut maksud muwafaqah Umar tu kan. Maksudnya secara zahir itu munculnya turunnya ayat Quran ini selepas Umar sebut tabarakallahu ahsanul khaliqin, maka turun ayat Quran fatabarakallah ahsanul khaliqin. Tapi ada satu riwayat yang kedua. Satu riwayat yang kedua itulah dia Rasulullah SAW dia membacakan ayat yang ke-12 hingga 14 suratul Mukminun yang kita katakan walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin yang kita bacakan tadi, hinggalah kepada summa ansha'nahu khalqan akhar. Kemudian Allah sebut fatabarakallahu ahsanul khaliqin, maha suci Allah yang sebaik-baik pencipta. Kemudian Rasulullah pun bersabda hakaza unzilat. Hakaza unzilat. Begitulah ia diturunkan. Maksudnya sebenarnya ayat Quran tu memang dah diturunkan dengan sempurna. Maksudnya fatabarakallahu ahsanul khaliqin tu memang malaikat Jibril dah sampaikan dah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggal lagi apa yang berlaku masa Nabi tengah baca tu, tiba-tiba Umar sebut dek kerana kagum kan, dek kerana kagum dengan langkah-langkah yang disebutkan, apa benda yang berlaku di dalam rahim ibu itu, membentukkan manusia dalam rahim ibu itu. Kegaguman itu menyebabkan Umar sebut fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Rasulullah pun kata sama sebiji kan, sebiji macam apa yang telah diturunkan. Itulah dia memang ada di hujung ayat tu fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maksudnya bukanlah Umar ayat tu bukanlah turun asalnya tergantung. Dia memang turun tu dah ada dah ayat di hujung itu. Tinggal lagi dia kerana kekaguman itu menyebabkan bila mana Umar mengagumi apa-apa yang berlaku di dalam rahim ibu itu dan menyatakan kegaguman itu, dan ayat itu kebetulannya adalah sama dengan apa yang telah diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan, jadi dia jadi muwafaqah jugalah. Sebab perkara begini atau pekerjaan yang begini sebenarnya berlaku dalam beberapa perkara juga. Maksudnya ayat Quran tu dah turun dikala Umar sebut, barulah Nabi bagi tahu sebenarnya ayat Quran tu dah turun dah. Ada macam tu, ada beberapa kejadian. Jadi salah satu kejadian tersebut adalah inilah. Kan, salah satu kejadian tu adalah ini. Dan disebutkan oleh Al-Imam As-Suyuti dalam Ad-Durr Al-Mansur. Satu riwayat yang lain seperti mana riwayat yang telah disebutkan tadi itu satu,
tetapi menyebutkan bahawa Umar bukanlah yang mengatakan fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Sebaliknya yang mengatakan fatabarakallahu ahsanul khaliqin adalah Muaz bin Jabal. Kan Muaz ni kita tahulah salah seorang sahabat Nabi yang ahli Al-Quran, kan ahli Al-Quran. Muaz bin Jabal ni salah seorang sahabat Nabi yang ahli Al-Quran. Dan diriwayatkan bahawa ketika Rasulullah SAW membacakan ayat 12 waja'alna, kan, sehinggalah kepada ayat 14 suratul Mu'minun, sehinggalah ke akhir kalimah khalqan akhar, maka Zaid bin Sabit yang tulis. Tiba-tiba Muaz bin Jabal kata fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Lalu Rasulullah SAW sendiri bila dengar apa yang disebutkan oleh Muaz bin Jabal itu, dia baginda SAW ketawa. Dan Muaz tanya apa yang menyebabkan Rasulullah ketawa. Lalu baginda berkata bahawa sebenarnya memang ayat ini diakhiri dengan fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maksudnya hadis ni sama dengan hadis yang kedua yang kita bacakan tadi, iaitu ayat tu memang dah turun lengkap. Kemudian Umar sebutkan tabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian Nabi kata, ya, sama dengan apa yang kamu telah sebutkan. Tinggal lagi apa yang disebutkan oleh Al-Imam Suyuti ini adalah bukan Umar yang sebut. Sebaliknya Muaz bin Jabal yang sebut. Tapi dia bukanlah satu benda yang kontradik, tuan-tuan. Kita kena faham bahawa kita kata apa? Asbab nuzul ni, kalau kita bincangkan tentang asbab nuzul ni, boleh jadi kadang-kadang tu ayat Quran itu turun beberapa kali dengan beberapa keadaan dan ayat yang sama turun. Boleh jadi juga yang berlakunya adalah mereka berada dalam satu majlis yang sama, kan? Mereka berada dalam satu majlis yang sama, maka bila ayat Quran turun, Nabi Muhammad SAW pun mengajarkan ayat tersebut kepada para sahabat, dan Zaid bin Sabit menulis ayat yang sedang dibacakan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang menyebut fatabarakallahu ahsanul khaliqin itu bukan seorang, kan? Boleh jadi dua orang. Jadi kita boleh kata bahawa fatabarakallahu ahsanul khaliqin ni dia boleh jadi muwafaqah Umar tu satu, dan dia boleh jadi juga muwafaqah Muaz bin Jabal. Kita kena fahamlah bahawa bab muwafaqah ni saya dah sebutkan masa mukadimah dulu. Bab muwafaqah ni dia bukan Umar seorang ada. Bukan Umar seorang yang ada. Sebenarnya ramai sahabat yang ada muwafaqat ni. Maksudnya ayat Quran turun bersamaan atau bertepatan dengan apa-apa yang telah disebutkan oleh para sahabat. Memang ada banyaklah, bukan Umar seorang. Jadi ini kita boleh katakan muwafaqah Muaz bin Jabal, kan? Jadi ada dua muwafaqah lah di sini. Tinggal lagi bila saya dah sebutkan di awal siri kita dulu, bila sebut muwafaqah Umar ini, sebab apa dipilih Umar? Kerana Umar adalah orang yang antara, bila kita sebut pasal manaqib muwafaqah ni, orang akan sebut Umar, kan? Orang akan sebut Umar. Mungkin selepas ni kalau Akademi Tadabbur nak panjangkan lagi buku ni, nak buat muwafaqah sahabat yang lain selain daripada Umar, mungkin boleh buat. Memang ada beberapa, kalau kita tengok dalam kitab-kitab Arab, memang ada dibuat dalam buat muwafaqah ni, disusun banyak, bukan sekadar Umar, bahkan ada beberapa sahabat yang lain juga menceritakan tentang perkara yang keadaan yang lebih kurang. Sebab kita kena faham ketika itu adalah zaman pensyariatan, Quran masih lagi turun, Rasulullah SAW masih hidup dan Al-Quran masih lagi turun. Jadi apa-apa peristiwa yang berlaku, kadang-kadang Al-Quran turun sebagai respon ataupun perkara-perkara yang tertentu yang sesuai dengan konteks semasa ketika itu. Dan kadang-kadang perkara tersebut termasuk dalam bab muwafaqat. Tinggal lagi hadis ni, Ibn Katsir dalam tafsir menyebutkan bahawa hadis yang mengaitkan riwayat Muaz bin Jabal sebagai orang yang mengatakan fatabarakallahu ahsanul khaliqin ni adalah dhaif jiddan. Tapi dhaif ni bukan maudhu', kan? Dhaif ni kerana syarat-syarat tertentu yang tidak dipatuhi oleh salah seorang perawinya. Jadi beliau sebut juga bahawa ayat ni adalah ayat makkiyah. Ini antara hujah yang disebutkan oleh Ibn Katsir lah. Dia kata ayat ni, ayat tentang apa yang berlaku dalam rahim ibu ni diturunkan di Mekah, kan? Diturunkan pada fasa makkiyah, kan? Dia bukan diturunkan pada fasa madaniyah, diturunkan di fasa makkiyah. Sedangkan Zaid bin Sabit menjadi penulis wahyu ketika Nabi berada di Madinah. Sebab dalam riwayat disebutkan ketika Muaz bin Jabal sebutkan tabarakallahu ahsanul khaliqin, tu Zaid bin Sabit sedang tulis. Jadi Zaid ni, dia ni menjadi katibul wahyi, penulis wahyu ketika berada di Madinah. Dia tidak berada di Mekah. Dan Muaz bin Jabal juga peluk Islam ketika berada di Madinah. Maka mustahil untuk peristiwa ini berlaku menjadi sebab penurunan ayat ini. Allah Alam, ini antara pandangan. Biasalah ilmu-ilmu tentang hadis ni, dia ada perbahasan yang cukup panjang di kalangan para alim ulama. Jadi kalau kita tengok tadi dari sudut status tu nampak lebih kuat kepada muwafaqah Umar lah. Tapi tidak adalah satu isu yang terlalu berat untuk kita bincangkan di sini. Dan ayat ni tuan-tuan, kalau kita nak tengok dari sudut pengajarannya adalah dia menceritakan tentang kehebatan dan juga kekuasaan Allah SWT, dan menjadi bukti bahawa Allah Ta'ala adalah sebaik-baik pencipta.
Bahkan dia adalah pencipta mutlak. Tidak ada yang lain selain daripada dia. Sebab apa? Kita sebutkan Allah Ta'ala dia sebagai pencipta mutlak. Sebab kalau kita manusia ni tuan-tuan, kalau kita tengok dari sudut maksud pencipta, pencipta ni sebenarnya kita lebih sesuai. Kita ni bukan pencipta, kita adalah pereka bentuk. Pereka bentuk. Kita bukan pencipta. Manusia ni tak mampu mencipta. Apa yang manusia boleh buat adalah pereka bentuk, mereka bentuk. Ataupun kalau istilah orang baru sekarang ni dia kata inovasi kan, menginovasikan. Itu boleh buat. Kalau dalam bahasa Arab, inovasi ni al-ibda'. Kan dalam Quran Allah Taala sebut Allah badi'us samawati wal ard. Allah Taala menginovasikan langit dan juga bumi. Apa beza cipta dengan al-badi'? Apa beza Allah Taala sebagai al-khaliq dengan Allah Taala sebagai al-badi'? Ya, kita kena faham situ. Sebab tu kenapa disebutkan di sini Allah Taala adalah pencipta mutlak. Pencipta mutlak ni dengan maksud al-khaliq. Memang sebetul-betul pencipta. Maksudnya Allah Taala ni dia boleh menciptakan sesuatu itu daripada tiada. Daripada tiada. Macam kita manusia kan, kita manusia ni, kita ni sebenarnya adalah inovasi. Kan? Allah badi'us samawati wal ard. Kan Allah Taala ni menginovasikan langit dan juga bumi. Maksudnya banyak benda yang berada dalam langit dan juga bumi ni sebenarnya diinovasikan oleh Allah Taala. Maksudnya dia ada bahan untuk dilakukan, untuk diciptakan. Macam kita kan, kullukum min Adam wa Adamu min turab. Kita ni manusia ni adalah daripada Adam, daripada Nabi Adam AS. Dan Adam tu daripada turab, daripada tanah. Maksudnya ada bahan yang digunakan untuk ciptakan manusia. Dia biasa dengan Allah Ta'ala sebagai Al-Khaliq. Al-Khaliq ni maksudnya, ada pandangan sebut juga kalau kita tengok dalam maksud Al-Asma'ul Husna tu, Al-Khaliq, Al-Bari, antaranya disebutkan bahawa dalam konteks pencipta, mencipta daripada sesuatu yang tiada. Kan, mencipta daripada tiada. Tu hebat Allah Ta'ala ni. Sebab apa? Sebab manusia, kita tak mampu mencipta sesuatu daripada tiada. Kita mengubah suai apa yang telah sedia ada. Kan, kita nak buat kereta kan, nak buat kereta, ada besinya, ada plastiknya, ada ilmu-ilmu tertentu yang kita gunakan. Kan, ada bahan-bahan tertentu yang kita modify, kan, ubah suai sehingga akhirnya jadi satu kereta. Kita buat kapal terbang dan sebagainya, semua ada bahan-bahan yang kita gunakan untuk mencipta ataupun menginovasikan ataupun mereka cipta, mereka bentuk. Kan, tapi Allah Taala tidak. Allah Taala ni adalah pencipta mutlak. Itu kita nak kena faham. Sebab tu bila kita sebut fatabarakallahu ahsanul khaliqin, Maha suci Allah Taala sebagai sebaik-baik pencipta. Sebab kalau kita tengok contoh dalam bab Al-Badi', saya sebutkan tadi Al-Badi'. Al-Badi' itu Allah Taala turunkan 2 kali dalam Quran. Ya, 2 kali Allah Taala turunkan dalam Quran. Dan Allah Taala sebutkan Al-Badi' itu sebagai apa? Sebagai menolak dakwaan orang Yahudi. Kan, menolak dakwaan orang Yahudi bahawa Nabi Isa itu adalah anak Tuhan. Kan? Nabi Isa itu adalah anak Tuhan. Sebab apa? Bila kita sebut konteks anak ni, dia adalah inovasi. Dia adalah hasil gabungan di antara ayah dan juga ibu. Kan? Sedangkan Allah Ta'ala ni, Allah ni, Tuhan ni tak mungkin dijadikan daripada sesuatu yang ada. Kan? Allah Ta'ala tak mungkin dijadikan sesuatu daripada yang telah ada. Tak mungkin. Kan? Tak mungkin. Jadi, ni kalau kita nak bahaskan panjanglah. Kan? Panjang. Tapi Allah Ta'ala menciptakan banyak benda lain daripada sesuatu yang telah sedia ada. Termasuklah antaranya adalah manusia. Dan sebab tu Allah Ta'ala gunakan dalam konteks ayat badi'us samawati wal ard tu, Allah Ta'ala gunakan perkataan badi'. Badi' kan, al-badi'. Allah Ta'ala tak gunakan perkataan al-khaliq. Kan? Tapi Allah Ta'ala dalam konteks ini Allah Ta'ala gunakan dia sebagai sebaik-baik pencipta. Sebab manusia sendiri adalah sebaik-baik ciptaan Allah. Kan? Kita sendiri laqad khalaqnal insana min fi ahsani taqwim, Allah Ta'ala sebut kan. Allah, manusia ni telah diciptakan dengan sebaik-baik kejadian. Jadi sebaik-baik kejadian ni nak bagi hebatnya, nak tunjuk diciptakan dengan baik ni oleh Allah Ta'ala yang terbaik juga. Kan, yang tidak ada timbang taranya, tidak ada sekufu baginya. Kan, maka disebutkan di situ sebagai Al-Khaliq. Kan, jadi Allah Ta'ala ni memang pencipta mutlak. Dia boleh menjadikan sesuatu daripada tiada kepada ada. Daripada sesuatu yang tidak ada contoh sebelumnya kepada sesuatu yang telah sedia ada. Kan, kita tengok filem dah. Kita tengok filem orang buat watak-watak tertentu kan dalam filem kan. Orang buat watak-watak tertentu tu semuanya diambil ubah suai daripada apa yang telah sedia ada. Tengok Spider-Man contoh kan. Spider-Man ambil daripada laba-laba masukkan ke dalam manusia, ada diubah suai, dimasukkan. Kan kita buat apa benda lagi? Macam-macam lah kan. Tapi apa-apa yang kita buat watak-watak tu semuanya kita ambil apa-apa yang telah sedia ada untuk kita gabung jalinkan ke dalam manusia, diri manusia, nak tunjukkan kehebatan manusia. Itu je lah sekadar manusia. Sebab tu kita sebut akal manusia ni terbatas. Kan akal manusia ni terbatas.
Kita hanya mampu mencipta sesuatu yang memang kita dah nampak benda tu ada, sedia ada. Ya, jadi kita tak mampu nak mereka sesuatu yang tidak ada contoh sebelum daripada itu. Ya, sebab tu kita buat makhluk, kita tengok watak-watak dalam filem orang putih, punya hebat imajinasi mereka, mula sekali mesti ada mata, mesti ada hidung, mesti ada mulut. Kan, mesti ada tangan, mesti ada kaki. Kan, kalau dia buat tak ada tangan, tak ada kaki pun dia ambil contoh ular. Kan? Kalau dia nak buat ada sayap, habis-habis ada sayap. Ada sayap ni pun sebenarnya daripada burung. Kan, kalau nak cerita dari para malaikat pun ada sayap tapi rupanya tak tahu kan. Jadi terlalu banyak perkara yang kita tak mungkin mampu menandingi apa yang ada pada Allah Taala. Jadi sebab tu kita sebutkan di sini bahawa Allah Taala adalah pencipta mutlak. Hebat Allah Taala tu tidak ada bandingan. Dia adalah another level lah. Memang kita tak akan mampu untuk menghasilkan ataupun menandinginya, tak mungkin. Dan ketika zaman penurunan wahyu tu, sains dan juga teknologi belum canggih dan tak ada teknologi yang mampu digunakan untuk kaji proses kejadian manusia. Masa tu kalau nak tahu, satu je kaedah kan. Ambil ibu mengandung, potong perut kan, potong perutnya, tengok apa benda yang berlaku. Betul je kaedah je. Kan, belum ada macam sekarang ada scan. Kan, ada scan, boleh tengok. Itu pun masa scan saya baru lepas bersalin, isteri saya baru lepas bersalin. Kan, scan rahim kan, tengok rahim. Dulu scan hitam putih. Sekarang scan dah boleh buat warna-warni. Kemudian sekarang dah ada lagi canggih scan 3D kan, boleh wujudkan satu bentuk 3D scanner. Sekadar itulah kan. Jadi tapi nak ceritanya apa dia? Teknologi itu makin canggih. Kita dah boleh tengok apa yang berlaku dalam rahim ibu walaupun kita tak buka pun rahim ibu tu. Kan, tapi nak ceritanya pada zaman dulu belum ada lagi teknologi sebegitu. Walau bagaimana pun Allah Taala menceritakan proses tersebut dengan teliti. Sehingga kan macam mustahil kita nak kata apa, macam mustahil kita nak kata benda tu boleh diceritakan oleh seseorang yang tak tahu pun apa yang berlaku dalam rahim ibu. Dan orang yang dengar ni tak boleh nak kata apa pun, nak mengiyakan pun tak boleh, nak menafikan pun tak boleh. Sebab apa? Kita memang tak tahu. Kan? Kita memang tak tahu. Tinggal lagi bagi orang yang beriman menjadi ujian kepada kita untuk kita meyakini bahawa apa-apa yang diturunkan oleh Allah Ta'ala itu semuanya benar. Tidak ada yang salah, melainkan benar-benar belaka. Kan, semuanya betul. Kita kena pegang. Kita kena yakin kan dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Tapi itu ujian untuk orang terdahululah, as-sabiqunal awwalun kan, pada zaman-zaman awal dulu. Zaman kita dah boleh mengesahkan bahawa inilah antara bukti ijaz Quran, bahawa Al-Quran itu betul-betul diturunkan oleh Allah Ta'ala, hanya diketahui selepas beribu-ribu tahun terkemudian. Itu yang disebutkan. Jadi disebutkan di sini, saya ambil satu petikan daripada Harun Yahya. Walaupun Harun Yahya ni ada kontroversi sikit, tapi petikan ni cantiklah untuk kita ambil kan. Mustahil bagi siapa di kurun yang ketujuh untuk tahu maklumat tentang sains, tentang proses kejadian manusia dengan begitu terperinci. Sedangkan kita tak ada apa-apa alat yang canggih yang kita boleh selidik benar ataupun salah apa-apa yang telah dinyatakan oleh Allah Ta'ala dalam Quran. Jadi dan disebutkan lagi dalam ayat ni adalah manusia tak diciptakan daripada air mani, tidak diciptakan daripada air mani yang lengkap, tetapi diciptakan daripada sebagai air mani sahaja. Dan juga janin manusia itu melekat di rahim ibu seperti seekor lintah. Nutfah disebutkan. Nutfah ni banyak penafsiran. Ada sebutkan lintah dan sebagainya. Istilah tu sendiri. Jadi ada yang mengkaji di peringkat nutfah tu, bila kita tengok dalam rahim ibu tu, bentuk manusia ketika itu adalah berbentuk seperti lintah. Jadi mungkin itu antara asalnya dia ambil istilah tersebut. Allah alam, kita pun tak pasti. Tapi yang pastinya adalah apa-apa yang Allah Ta'ala sebutkan kepada kita ni bukan satu kebetulan. Sebaliknya, dia memang satu ilmu pengetahuan yang Allah Ta'ala sebut. Kalau nak dibuat bandingan antara ilmu Allah dengan ilmu manusia ni, kita hanya seperti mencelup jari di dalam air lautan, kita keluarkan yang melekat di jari kita, itulah di ilmu kita. Kan, berbanding dengan apa yang Allah Ta'ala tahu. Allah alim. Kan, Allah ni maha mengetahui. Kan, sesuatu yang banyak lagi benda yang kita tak tahu. Sudah tentulah ilmu pengetahuan manusia ketika itu dan ketika ini juga sebenarnya sangat terbatas. Cuma ketika tu tak mampu memperincikan semua perkara ini, dan perkara ini menyebabkan menjadi bukti bahawa betul-betul datangnya ilmu ini datangnya daripada pencipta. Itulah dia Allah Ta'ala. Dan dialah yang menciptakan manusia, maka dia tahu bagaimana dia ciptakan manusia. Macam kita hari inilah kan, nak beli kereta Proton, hantar ke bengkel Mercedes, tak boleh kan, kita kena hantar ke bengkel Proton juga, sebab Proton saja yang tahu kereta Proton kan. Mercedes, dia tahu kereta Mercedes kan. Jadi hanya penciptanya sahaja tahu apa yang mereka lakukan, apa yang mereka ciptakan kan. Dan orang lain tak akan tahu sebaik
orang yang menciptakan. Maka begitulah juga dengan apa yang Allah Ta'ala lakukan. Allah Ta'ala yang cipta manusia, maka Allah Ta'ala tahu bagaimana diciptakan manusia, dan dia tahu apa yang baik untuk manusia, dan dia tahu apa yang buruk untuk manusia. Maka di situlah datangnya agama kita meletakkan batasan-batasan kepada keburukan supaya kita tak melanggarnya. Kan? Jadi samalah juga dengan dalam konteks penciptaan ni. Dia adalah sebaik-baik pencipta, dan dialah yang menciptakan langit dan bumi, dialah yang menciptakan seluruh alam. Alhamdulillah. Okey, muwafaqah yang ke-11. Baik tuan-tuan, kita masuk ke muwafaqah yang ke-11. Muwafaqah yang ke-10 tadi, kita masuk ke muwafaqah yang ke-11. Kewajipan beriman kepada seluruh malaikat. Allah Ta'ala sebut dalam satu ayat Quran, "Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa bushra lil mu'minin man kana aduwwan lillah wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikal fa innallaha aduwwun lil kafirin." Katakanlah wahai Muhammad, sesiapa yang memusuhi Jibril alaihissalam, maka sebabnya ialah kerana Jibril itu menurunkannya Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, yang mengesahkan kebenaran kitab-kitab yang ada di hadapannya, yang diturunkan sebelumnya, serta menjadi petunjuk dan memberi khabar gembira kepada orang yang beriman. Barang sesiapa yang memusuhi Allah, memusuhi para malaikat, memusuhi para rasul, memusuhi Jibril, dan juga memusuhi Mikail, maka sesungguhnya Allah Ta'ala adalah musuh bagi orang-orang yang kafir. Maksudnya, siapa yang memusuhi mana-mana di antara ini, rukun iman ni, maka Allah Ta'ala menjadi musuh kepada mereka. Al-Imam At-Tabari dalam kitab tafsir dia menyebutkan satu riwayat yang cukup panjang tentang penurunan ayat ni tuan-tuan, daripada As-Suddi. Kita tengok terjemahan panjang ni nak baca. Dia cerita tentang satu kisah Omar. Omar dia ada satu tanah. Ni kisah dia lah. Omar ni dia ada satu tanah di kawasan tanah tinggi Madinah. Dan dia selalu pergi ke sana lah. Mungkin berkebun ke, menternak ke, Allah alam, saya pun tak pasti. Tapi dia selalu pergi ke tanah dia tu untuk usahakan sesuatu. Dan laluan ke tanah tu melintasi kawasan pengajian orang Yahudi. Kan? Disebut dalam hadis madaris. Madaris ni kasar kita hari ni sekolah lah. Kan? Kasar kita hari ni sekolah lah. Tapi ketika tu mungkin lebih sesuai kita sebut sebagai tempat pengajian orang Yahudi. Dan setiap kali dia lalu, dia akan masuk mendengar pengajian mereka. Kan? Dia suka nak dengar. Omar ni dia suka nak dengar. Okay, jadi satu hari, Omar tanya kepada mereka. Ni macam kita tengok cerita P. Ramlee dulu lah kan. P. Ramlee, apa kisah tu? Tengok cikgu perempuan tu, tak ingat dah saya cerita apa tu. Kan? Ejek ayam kan, alif, ya, mim. Apa benda kan, harimau dan sebagainya disebut kan. Jadi mungkin keadaan tu begitulah, tengok tempat pengajian tu, dindingnya tak ada kan, secara terbuka dan sebagainya. Boleh jadi begitulah kot suasananya. Dan satu hari Omar bertanya kepada orang-orang Yahudi yang sedang belajar ni, sumpah kepada siapa yang lebih besar bagi kamu? Dia tanya, kamu ni kalau nak bersumpah, kamu akan sumpah kepada siapa? Siapa yang lebih utama untuk kamu jadikan sumpah? Kalau kita macam hari ni, wallahi wa billahi wa tallahi, kan kita bersumpah kan. Jadi Omar tanya kepada mereka. Omar saja dia nak uji ni. Omar ni orang cerdik, dia bukan orang sebarang-sebarang kan. Jadi mereka jawab, Ar-Rahman, yakni Allah Ta'ala lah, yang menurunkan Taurat kepada Musa di Tur Saina. Kan? Ar-Rahman yang menurunkan kitab Taurat kepada Musa di Tur Saina. Maksudnya Allah Ta'ala lah. Kan? Merujuk kepada Allah Ta'ala. Kemudian Omar kata lagi kepada mereka, sebab memang Tur Saina ni, memang ada ayat Quran yang jelas lah sebut kisah ni kan. Memang kita tak ada takbilan. Innani anallah, Allah Ta'ala sebut kan dalam gua tu kan. Innani anallah fa'budni wa aqimis solata li dzikri kan. Fakhla'na 'alaik innaka bil wadil muqaddasi tuwa disebut. Kemudian turunkan tu masa awal-awal ayat saya bacakan tadi, tu masa awal-awal Nabi Musa alaihissalam dilantik sebagai rasul. Tur Sina ni yang ketika beruzlah tu, Nabi Musa alaihissalam beruzlah, bermunajat ketika disampaikan kepada baginda Taurat. Kan? Dan itu berlaku selepas daripada Firaun dah mati kan, selepas daripada Firaun dah ditenggelamkan. Dan Umar kata kepada mereka, aku mahu kamu menjawab dengan sumpah kepada Ar-Rahman yang menurunkan Taurat kepada Musa di Tur Saina. Adakah terdapat catatan tentang Muhammad kepada kamu? Dia tanya. Ni orang bijak ni. Kan? Kamu sumpah dengan nama Ar-Rahman yang menurunkan Taurat kepada Musa di Tur Saina. Berapa banyak fakta tu nak sahkan bahawa itulah di Allah Ta'ala. Ada tak catatan tentang Muhammad dalam At-Taurat? Kasarnya gitulah. Kan? Jadi Nabi orang Yahudi ni diam. Kan, dia diam. Diam. Bila tengok diam, maka Umar bertanya lagi, jawablah, apa pandangan? Kan, apa pandangan kamu? Jawablah. Demi Allah,
Aku tak akan tanya kamu semua sesuatu yang aku sangsi ada pada agamaku. Maksudnya, Umar kata apa? Umar kata, aku tak akan tanya benda ni kalau aku ragu-ragu dengan apa yang ada pada agamaku. Aku tanya kamu ni sebab aku yakin bahawa keimanan aku kepada Nabi Muhammad SAW itu benar. Itu. Dia nak tanya tu. Jadi orang Yahudi ni pun berpaling. Tengok aku tengok engkau, engkau tengok aku kan. Sehinggalah pada akhirnya bangunlah seorang lelaki daripada kalangan mereka lalu berkata, ceritakanlah kepada lelaki ini. Sama ada kamu ceritakan, aku yang ceritakan. Jadi seorang lelaki bangkit dan menyatakan persediaannya untuk bercerita tentang siapakah dia Nabi Muhammad SAW dalam kitab Taurat. Kemudian mereka berkata, ya, kami dapati baginda tertulis pada kitab kami. Maksudnya Nabi Muhammad SAW, perihal Nabi ini memang ada diceritakan oleh Allah Ta'ala dalam kitab Taurat. Memanglah, kita pun tahu kan. Memang dalam Quran beberapa kali Allah Ta'ala menyebutkan dalam Quran bahawa perihal Rasulullah SAW memang diceritakan dalam kitab Taurat. Bukan saja kitab Taurat, bahkan semua kitab samawi Allah Ta'ala menceritakan tentang kisah Nabi Muhammad SAW ni, tentang kebangkitan, kehadiran Rasul akhir zaman. Dan perkara yang sama juga berlaku. Kalau kita tengok ada para alim ulama dalam ilmu akidah menyatakan bahawa antara tugas para nabi sebelum daripada Rasulullah SAW adalah menceritakan bahawa di akhir zaman akan ada seorang nabi yang akan muncul yang bernama Muhammad SAW. Dan kita boleh tengoklah sebagai contoh sahabat-sahabat Nabi yang tertentu ada di kalangan mereka yang memang menunggu-nunggu Nabi sejak daripada sebelum Nabi menjadi Nabi lagi. Kan? Contohnya yang kita boleh baca, siapa nama? Waraqah bin Nawfal contohnya. Dia memang tahu bahawa Nabi Muhammad SAW akan diutuskan. Dan bila Nabi ini dilantik menjadi Rasul, dia terus membenarkan, tidak menafikan. Sebab apa? Sebab apa yang telah dikhabarkan kepada dia, memang dia dah tahu. Dan sama juga contohnya apa yang berlaku kepada Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi lagi pula, bukannya seorang Arab kan. Salman Al-Farisi ni bukan seorang Arab. Daripada Parsi. Tapi datang ke Madinah sebagai seorang hamba. Dan dia ni memang masa tu mencari seorang guru. Kan? Seorang guru. Seorang guru yang baik untuk dia belajar dengannya. Dan guru dia yang terakhir mengkhabarkan kepadanya bahawa guru yang paling baik yang ada adalah apa yang ada pada Nabi Muhammad SAW. Dan kebetulan dia masa tu didagangkan ke Madinah sebagai seorang hamba. Dan ketika berlaku peristiwa hijrah, bila dia tengok Rasulullah SAW, dia dah mula rasa bahawa itulah dia Nabi yang telah dikabarkan oleh gurunya yang terakhir. Dan apabila ada peluang 2-3 hari selepas daripada itu berjumpa dengan Rasulullah, bertanyakan beberapa soalan, dan apabila Rasulullah SAW menjawab soalan-soalan tersebut dengan jawapan-jawapan yang menunjukkan bahawa betul baginda adalah seorang Nabi, maka Salman terus menyatakan keimanan. Menunjukkan bahawa memang kitab samawi dah tahu dah bahawa Rasulullah SAW ni akan muncul akhir zaman di Yathrib. Dan itulah juga kalau kita tengok dalam peristiwa sirah ataupun peristiwa sejarah sendiri, kenapa orang Yahudi jauh daripada Palestin datang ke Madinah, duduk di Madinah kan, Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraizah kan, ada 3 bani, 3 perkampungan Yahudi di Madinah. Antaranya adalah kerana mereka mengharapkan supaya Nabi akhir zaman itu lahirnya daripada kalangan Yahudi dan lahirnya daripada kalangan keluarga mereka. Mereka harapkan gitulah. Mereka harapkan sebabkan orang Yahudi ni adalah orang yang ramai Nabi. Allah Ta'ala bagi banyak Nabi daripada keturunan Bani Israel ni. Kan? Jadi mereka mengharapkan supaya Nabi akhir zaman juga Bani Israel. Dan apabila mereka menunggu di Yathrib itu, mereka mengharapkan bahawa daripada keluarga mereka lah munculnya Nabi akhir zaman. Tapi Allah Ta'ala, Maha Suci Allah, yang menyusun segala perjalanan kehidupan yang dengan begitu cantik. Allah Ta'ala ubah, letakkan bahawa di akhir zaman Nabi akhir zaman ini bukan munculnya daripada Bani Israel, sebaliknya muncul daripada Bani Arab. Kan? Keturunan Nabi Ibrahim juga, tapi bukannya melalui Nabi Ishak, sebaliknya melalui Nabi Ismail alaihissalam. Kan? Semuanya para nabi. Jadi bila disuruhkan cerita, dan mereka ceritakan, kan? Mereka ceritakan bahawa memang ada, memang mereka ada cerita tentang Rasul. Tapi dia kata sahabatnya daripada kalangan malaikat yang menyampaikan wahyu kepadanya adalah Jibril alaihissalam disebut. Dan Jibril itu adalah musuh. Bani Israel ni dia tak suka dengan Jibril. Dia adalah malaikat azab disebut. Malaikat pembunuh dan juga malaikat yang celaka. Kalaulah yang mendatanginya itu adalah Mikail, tentu kami lebih selamat dengannya. Kerana Mikail adalah malaikat rahmat dan menurunkan hujan. Ini satu pandangan yang salah, tuan-tuan. Satu pandangan yang salah. Ini yang dipegang oleh Bani Israel dan mereka menjadikan alasan. Sebenarnya alasan je. Kan? Sebenarnya betul-betul mereka ni tak nak terima Nabi itu datangnya daripada Bani Arab, kan, Bani Quraisy. Dia tak nak, dia nak daripada rahim mereka. Jadi
mereka menetapkan alasan ini Mikail. Kemudian Allah berkata kepada mereka, aku mahu kamu menjawab dengan sumpah kepada Ar-Rahman yang menurunkan Taurat kepada Musa di Tur Sina, di manakah tempat Jibril di sisi Allah, dia kata. Sayyidina Umar tanya lagi, kalaulah kamu tak suka bona lah, saya duduk kat 09 ni, cakap 09 sikit kan, kalaulah kamu tak suka sangat dengan malaikat Jibril ni, di mana tempat Jibril ni di sisi Allah? Sebab kalau kita orang Islam, kita pegang Jibril ni sebagai ketua malaikat, kan, ketua malaikat. Jadi Bani Israil ni pegang kat mana Jibril ni? Jadi mereka jawab, dia kata Jibril ni di kanan Allah dan Mikail ni di kiri Allah. Maksudnya orang kanan kiri tu. Kan mereka pegang tu, bukanlah mereka menolak malaikat Jibril itu, cuma mereka tak suka. Kan? Dan kebetulan bila Allah Taala hantar malaikat Jibril, ini memang ada dibahaskan oleh para mufassir dan juga para alim ulama tentang kenapa Bani Israil tak nak Jibril, kenapa nak kepada Mikail. Antaranya menyatakan bahawa Mikail turut diberikan tugasan untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi-Nabi sebelum daripada Nabi Muhammad SAW. Cuma Nabi Muhammad SAW yang menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad adalah malaikat Jibril semata. Malaikat lain tak hantarlah. Jadi khusus kepada malaikat Jibril AS untuk menyampaikan wahyu. Tapi kok mana pun sebenarnya tuan-tuan, mana-mana malaikat pun yang menyampaikan wahyu. Boleh sebut malaikat, hatta kita kata malaikat Malik yang menjaga neraka kan, Munkar Nakir, Raqib Atid, ada mencatat baik mencatat buruk, soalan azab kita dalam kubur, na'udzubillah wal iyazubillah kan, pun kita tetap kena pegang bahawa mereka adalah malaikat yang kita kena kasih. Kita tak boleh memusuhi mereka, kerana mereka ni bukan nak memusuhi kita pun. Mereka cuma menjalankan perintah Allah SWT kepada mereka. Jadi bila mereka jawab Jibril ni di kanan, Mikail ni di kiri, Allah berkata, aku bersaksi atas kamu semua, sesiapa yang memusuhi malaikat di kanannya adalah musuh bagi malaikat yang berada di kirinya. Ini memang logik tuan-tuan kan. Allah sebut, dia kata, siapa jadi musuh kepada yang kanan, jadi musuh juga kepada yang kiri. Siapa yang jadi musuh kepada yang kiri, maka dia jadi musuh juga kepada yang kanan. Sesiapa yang memusuhi kedua-duanya, maka mereka menjadi musuh kepada Allah. Ini logik akal tuan-tuan. Logik akal kan. Tak payah pun kita nak Omar nak sebut, Omar tak sebut pun kita boleh faham dah. Kan? Kita boleh faham. Memang ini logik akal. Kemudian Omar balik dan diceritakan kepada Nabi Muhammad SAW peristiwa dialog yang berlaku antara dia dengan Bani Israel, dan mendapati bahawa Jibril telah mendaluinya dalam menyampaikan wahyu. Maksudnya sama macam kisah tadi, sebenarnya Nabi Muhammad SAW telah terima dah wahyu yang kita sebutkan tadi, dan mendapati bahawa Jibril telah perunak ayat 97 dan juga 98 surah Al-Baqarah tadi, dan Rasulullah SAW pun memanggilnya dan membacakan kepadanya ayat tersebut. Maka Umar pun berkata, demi yang mengutuskan engkau dengan kebenaran, sesungguhnya aku menemui engkau dan aku tiada tujuan lain melainkan untuk menceritakan kisah tadi kepada engkau. Maksudnya, masa Umar sedang berdialog dengan Bani Israel itu, malaikat Jibril telah turunkan wahyu ni. Kan? Man kana aduwwan lillah, kan, wa malaikatih, kan. Memang malaikat Jibril telah menurunkan wahyu tersebut kepada Nabi Muhammad SAW. Tinggal lagi apabila Umar menemui Rasulullah pun membacakan ayat tersebut, menyetujui, kita kata muafaqat, menjadikan apa yang poin yang Umar sebutkan kepada Bani Israel itulah juga apa yang telah disebutkan oleh malaikat Jibril, ataupun apa kalamullah yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW dengan maksud yang sama. Okey. Al-Imam As-Suyuti dalam Lubabun Nuqul menyebut beberapa riwayat lain tentang penurunan ayat ni. Maksudnya ada asbab nuzul lain lah. Selain daripada apa yang asbab nuzul tadi yang kaitannya dengan Umar, ada juga disebutkan kaitannya dengan orang Yahudi yang lain. Contohnya disebutkan dalam satu hadis tentang Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ni adalah seorang, kita kata apa, rahib ataupun ulama daripada kalangan Bani Israel. Dia orang Yahudi juga. Dia ni telah menghadap Rasulullah SAW dan dia tanyakan 3 soalan. Ni cerita ni ada dalam hadis riwayat Bukhari tuan-tuan. Tuan-tuan boleh bacalah. Kalau kita nak ceritakan di sini memang agak panjang. Dan Abdullah bin Salam ni ditanya kepada Nabi Muhammad SAW 3 soalan. Yang pertama ditanya, apakah tanda pertama kiamat? Ditanya apa tanda kiamat? Kiamat ni berlaku, apa tanda dia sebelum berlaku kiamat tu? Dan nombor 2, apakah makanan pertama yang akan dimakan oleh ahli syurga? Ditanya. Dan nombor 3, mengapa si anak menyerupai bapanya dan kadang-kadang menyerupai ibunya? Kan? Jadi bila Abdullah bin Salam tanya soalan ni, Nabi pun tak tahu juga kan. Sebab Nabi ni dia adalah Nabi kan. Nabi ni maksudnya penyampai. Kan? Pembawa berita. Kan Nabi ni kan. Dia bukan keluar daripada mulut dia sesuka hati. Kan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha.
Melainkan apa yang keluar daripada mulutnya itu adalah wahyu. Jadi apa-apa yang dia tak tahu, dia akan diam, dia tak akan jawab. Sehinggalah Malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan wahyu kepada baginda ataupun memberikan jawapan kepada persoalan-persoalan yang telah dinyatakan ataupun ditanya oleh para sahabat yang lain. Barulah dikhabarkan kepada sahabat tersebut jawapan yang diberikan oleh Jibril alaihissalam. Jadi sama juga dengan Abdullah bin Salam ni, bila tanya soalan ni, maka Rasulullah SAW pun dijawab bahawa Jibril baru je cakap dengan dia, baru je bagi tahu jawapan bagi tiga-tiga soalan ni. Dan Abdullah bin Salam pun jadi terkejut. Apa? Sebab dia kata Jibril ni musuh. Sebab Abdullah bin Salam ni dia adalah orang Yahudi kan, dia Bani Israel. Jadi dia kata bagi orang Yahudi Jibril ni musuh. Tapi Nabi pun baca ayat Quran ni kan, man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikal fa inna Allah aduwwul lil kafirin. Kalau siapa yang jadi musuh kepada Jibril dan juga Mikail, maka Allah Ta'ala akan jadi musuh bagi orang yang kafir. Maksudnya kafirlah, siapa mengingkari Jibril ataupun Mikail, maka dia kafir. Maka Allah Ta'ala menjadi musuh kepada mereka. Lalu Rasulullah SAW pun menjawab soalan-soalan tersebut dan kemudian membawa kepada penislaman Abdullah bin Salam. Maksudnya Abdullah bin Salam masuk Islam. Sebab tiga soalan ni hanya mampu dijawab oleh para Nabi. Orang biasa takkan mampu jawab. Sebab tu bila Abdullah bin Salam tanya kepada Rasul, dan Rasul mampu jawab. Mampu jawab tu kenapa? Kerana Jibril mengkhabarkan kepada baginda jawapannya. Tuan-tuan, kisah ni panjang. Tuan-tuan boleh baca dalam hadis riwayat Bukhari ataupun boleh Google selepas ni. Zaman sekarang zaman mudah kan, boleh Google segala-gala. Cuma jawapan tu pastikan autentik lah. Jangan ambil lah jawapan yang bangut-ngarut. Dan ada satu lagi riwayat yang lain. Kisahnya lebih kurang macam kisah Abdullah bin Salam juga. Tapi kali ni kisahnya adalah tentang kedatangan rombongan Yahudi untuk bertanya 5 soalan kepada Rasul. Ini pun ada satu hadis. Jadi apa soalan dia? Yang pertama dia tanya, apakah yang diharamkan oleh Bani Israel ke atas dirinya? Maksudnya Bani Israel mengharamkan apa ke atas diri mereka? Kemudian apakah yang ada tentang tanda-tanda kenabian? Kemudian ditanya lagi tentang petir dan juga suara. Kemudian ditanya lagi tentang wanita yang dapat melahirkan lelaki dan juga wanita. Kemudian ditanya lagi soalan yang kelima, siapakah yang memberikan perkhabaran daripada langit? Maksudnya ada 5 persoalan lah. Ada beberapa soalan yang sama macam yang ditanya oleh Abdullah bin Salam. Dan memang soalan ni adalah soalan nak menguji Nabi SAW. Nak tengok betul ke tidak dia ni adalah seorang Nabi. Dan untuk soalan kelima, siapakah yang memberikan perkhabaran daripada langit? Maka Rasulullah SAW menjawab Jibril. Jibril AS. Dan Yahudi pun mempersoalkan, mengatakan bahawa Jibril adalah malaikat yang menurunkan perang, melakukan pembunuhan dan juga sesaan dan juga merupakan musuh bagi orang Yahudi ataupun Bani Israel. Manakala Mikail pula adalah malaikat rahmat, tanam tanaman dan juga hujan, memberikan rezeki lah maksudnya. Maka turunlah ayat Quran. Kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbik bi iznillah musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa busyra lil mu'minin. Maka Allah Taala menafikan bahawa Jibril itu adalah musuh. Mikail juga bukan musuh. Bahkan mereka semua adalah malaikat Allah yang Allah Ta'ala memberikan kepada mereka ni tugasan-tugasan tertentu yang mereka ni melaksanakan apa-apa tugasan sekalipun adalah sebagai ketaatan kepada Allah Ta'ala. Maka itulah yang menjadi asbab penurunan ayat Quran tadi. Jadi kok mana pun menafikanlah apa yang dinyatakan oleh Yahudi. Persamaan antara ketiga-tiga ni kan, menafikan apa yang dipegang oleh Yahudi bahawa malaikat Jibril itu adalah musuh. Bahkan sebenarnya malaikat Jibril adalah malaikat Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala memberikan tugasan tertentu kepadanya. Dan apa pengajaran yang kita boleh ambil? Kita boleh ambil daripada ayat ni lah. Yang pertama kita kena faham tuan-tuan bahawa kepercayaan kepada malaikat ni salah satu daripada rukun iman kan. Antuk minabillah, hadis Jibril kan. Nama pula hadis Jibril dah. Malaikat Jibril tanya kan, apa maksud iman? Nabi jawab, antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Kan? Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Jadi 6 rukun iman tu dalam hadis tu disebutkan satu-satu. Jadi salah satu yang disebutkan dalam 6 rukun iman tu adalah beriman kepada malaikat. Jadi bila kita sebut rukun ni macam kita cerita semayang lah tuan-tuan. Macam kita cerita semayang. Semayang ni dia ada 13 rukun. Kan, satu rukun kita tinggal tanpa sebab lah, tanpa sebab yang mengharuskan kita melakukan rukhsah. Tanpa satu kita tinggal rukun solat tu jadi batal semayang. Semayang tu jadi tak sah. Kan? Kalau kita tersedar masa kita sedang semayang lagi, kita kena ganti balik rakaat yang tertinggal rukun tadi. Kita kena ganti balik rakaat tertinggal rukun. Maka sama juga dengan rukun iman. Rukun iman juga adalah
tak boleh nak tolak walau satu perkara sekalipun. Tak boleh nak tolak walau satu perkara sekalipun. Kita kena pegang dengan sepenuh-penuh keimanan. Walaupun dalam hati kita rasa macam tak percayalah, kita tetap kena percaya juga. Rasa macam tak logik lah, tetap kena percaya juga. Kan? Sebab ada benda-benda dalam agama kita kadang-kadang kita tengok macam sebab benda tu belum berada di depan mata kita, yang kita ceritakan dalam bab Allah Ta'ala Maha Pencipta tadi kan. Contohnya kita kata panasnya api neraka, indahnya syurga, kita tak terbayang. Kan, kita tak terbayang. Kan, macam mana roman ni. Tapi apa yang boleh kita buat adalah kita percaya. Kan, kita percaya. Dan sebab tu juga menjadi asbab para ulama bincangkan, dia sebut berlakunya Isra' Mi'raj. Kita baru lepas Isra' Mi'raj kan. Isra' Mi'raj adalah kenapa Allah Ta'ala nak tunjuk kepada Nabi di depan mata baginda apa yang berlaku di syurga neraka. Kan, kemudian baginda boleh khabarkan kepada kita kerana baginda telah nampak. Kan, maksudnya nak boleh jelaskan dengan lebih baik lah. Boleh jelaskan dengan lebih baik. Dan kita sendiri pun sudah tentulah. Kalau kita pergi satu tempat kita tak pernah pergi kan, memanglah kita tak dapat nak gambarkan. Tetapi kalau kita dah pergi dah, bila orang lain bercerita, maka kita boleh nampak dengan lebih jelas. Tapi dalam kes ini Rasulullah SAW menjadi, kita kata apa, dalam kes Isra' Mi'raj ni Rasulullah SAW menjadi wakil manusia. Kan, pergi tengok syurga neraka. Jadi bila balik ke bumi menceritakan kepada kita. Apa boleh kita buat? Kita kena percaya. Kan? Kita kena beriman kepada apa sahaja setiap perkara yang melibatkan akidah ni, kita kena beriman. Tak boleh tolak walau satu pun. Sebab sifir dalam bab akidah ni, dia bukan 100 tolak 1 jadi 99. Kan? Macam kita cerita dalam bab fiqh contohnya kan. Tinggal satu waktu solat, kita boleh ganti balik solat tu. Kan? Dia tak terkeluar daripada agama. Tapi sama juga dengan puasa contoh kan. Kita tinggal satu hari puasa, kita ganti dengan satu hari puasa. Kalau satu hari kita tak mampu tinggal puasa kerana sakit dan sebagainya, tidak ada kemampuan untuk ganti kan, kita boleh minta waris gantikan, ataupun kita boleh bayar fidyah sebagai contoh kan. Maksudnya ada kaedah timantara untuk selesaikan isu tu. Tapi dalam bab akidah ni tuan-tuan, tolak tu bukan option. Kan, nak tolak tu mana-mana bab keimanan ni bukanlah satu pilihan, tak boleh. Kita mesti berpegang dengan teguh, berpegang dengan sebenar-benar pegangan. Tak boleh tolak walau sikit pun, tak boleh tolak walau satu pun. Sebab dalam kes akidah ni, dalam bab akidah tuan-tuan, 100 tolak 1 dia jadi kosong. Kan, 100 tolak 1 jadi kosong. Macam kita tengok orang Yahudi tadilah. Mereka beriman kepada Allah. Kan, mereka beriman kepada para malaikat, mereka beriman kepada kitab, mereka beriman kepada hari akhirat, mereka beriman kepada qada qadar. Yang mereka tolak apa dia? Mereka tolak Nabi tu, beriman kepada para rasul tu, mereka tolak Nabi Muhammad SAW. Beriman kepada kitab, mereka tolak Al-Quran. Mereka tak tolak beriman kepada kitab, mereka tolak Al-Quran. Maka perkara tersebut menyebabkan, selain daripada konsep Trinity dan sebagainya, konsep Uzair, waqalatil yahud Uzair ibn Allah, kan, itu antara konsep ketuhanan yang jelas sesat lah. Kan, jelas sesat. Lam yakul lam yalid wa lam yulad kan, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dalam surah Al-Ikhlas kan Allah Taala sebut kan, tidak ada sekutu bagi Allah Taala ni walau sesuatu kan. Jadi bila ada anak, ada isteri dan sebagainya dia sebutkan tu, itu menunjukkan memang dah jelas sesat lah, konsep tu memang terkeluar langsung daripada agama. Tapi apa yang kita kata dia menolak walaupun satu kan, sesuatu yang kita kata fakta dalam akidah yang ada nas yang qat'i kan, yang sabit, yang tidak ada takwilan, dan perkara tersebut pula dia pegang secara ijma' kan, tidak ada sesiapa yang menolak daripada kalangan alim ulama, tak ada siapa yang alim, dia siapa daripada kalangan sahabat, siapa daripada kalangan tabi'in, dan juga para ulama yang diberikan keluasan kefahaman yang benar, mereka ni tak menolak. Jadi bila mana-mana kita tolak satu ni, maka akidah kita boleh jadi tertolak. Tu kita bimbang tentang wali ayazubillah. Sebab tu kita tak boleh option lah, tak ada option untuk kita, melainkan kita berpegang bahawa semua yang secara jelas itu dalam rukun iman itu kita mesti pegang. Perkara yang sama juga tuan-tuan, kita ambil contohnya apa yang berlaku kepada Sayyidina Abu Bakar kan. Sayyidina Abu Bakar ni, antara langkah yang beliau lakukan selepas daripada Rasulullah SAW wafat adalah memerangi golongan yang tidak membayar zakat. Sebab apa? Sebab orang tak bayar zakat ni, mereka menyebut bahawa kewajipan zakat telah terangkat dengan kewafatan Rasulullah SAW. Maksudnya dia telah mengingkari satu hukum daripada Quran. Bila mengingkari satu hukum daripada Al-Quran, maka dia seolah-olahnya dia menimbulkan keraguan kepada keseluruhan Quran. Bila dia menimbulkan keraguan kepada keseluruhan Quran, kasarnya dia iman terbatal lah.
Maka sebab itulah walaupun ada sahabat yang pada awalnya itu tak setujulah dengan Abu Bakar kan, mengatakan bahawa tak boleh mereka sembahyang kan, tapi tak, Abu Bakar tetap dengan tegasnya menghantar tentera untuk memerangi mereka yang tak nak bayar zakat, menunjukkan bahawa mereka ni kasarnya tidak lagi beriman kepada Allah SWT, padahal beriman kan, tapi kerana mengingkari kewajipan membayar zakat dikala begitu banyak nas mengatakan bahawa zakat mestilah dibayar, dan tidak ada takwilan kepada pembayaran tersebut. Al-Hafiz Ibn Katsir dalam tafsirnya menyebutkan bahawa Jibril adalah Rasulullah dalam kalangan malaikat, dan sesiapa yang memusuhi seorang Rasul Allah maka dia memusuhi seluruh Rasulullah yang lain. Oleh itu tidak ada pilihan kepada kita, kita mesti wajib mempercayai malaikat dan tidak membeza-bezakan antara malaikat dengan malaikat yang lain, sebagaimana mereka percaya kepada Rasul dan tidak membeza-bezakan sebagaimana kita percaya kepada Rasul dan tidak membeza-bezakan kepercayaan kita terhadap para Rasul. Wallahu alam, tuan-tuan. Saya ingat cukup sekadar tu daripada saya untuk petang ni. Kalau tuan-tuan ada persoalan, saya tunggu sekejap. Silakan. Okey, tak ada. Kalau tak ada soalan, alhamdulillah tuan-tuan. Jadi dua topik yang kita cover lah pada petang ni, dua muwafaqat. Yang pertama tadi hadis muwafaqat menceritakan tentang bagaimana Umar Al-Khattab menyatakan kegagumannya terhadap fakta sains kan yang diturunkan oleh Allah Taala tentang penciptaan manusia dalam rahim ibu kan, dan ayat yang diucapkan oleh Umar adalah ayat yang sama kebetulannya diturunkan oleh Allah SWT. Sebenarnya tak kebetulan tu, memang Allah Taala memberikan akal yang cerdas kepada Umar kan, mengucapkan satu ayat yang sama kan dengan apa yang diturunkan oleh Al-Quran. Dan yang kedua ni kita bincangkan tentang konsep kepercayaan kepada Rasul, kepercayaan kepada malaikat, dan kita fokuskan hari ini kepada malaikat Jibril dan juga malaikat Mikail, sebab Yahudi dia terima malaikat Mikail, mempercayai malaikat Mikail, sebaliknya Yahudi menolak Jibril alaihissalam kerana tak setuju dengan Jibril sebagai orang yang sebagai malaikat yang katanya membawa kepada membawa kepada keburukan kan, peperangan, kecelakaan disebutkan tadi kan. Jadi di pihak kita orang Islam, kita kena pegang bahawa kita kena percaya bahawa kita percaya kepada semua malaikat. Bahkan kalau malaikat itu diturunkan dengan tugasan untuk memberikan azab pun, kita tetap kena percaya dan kita tetap kena mengasihi mereka ni. Kan, mengasihi dan tidak membeza-bezakan di antara para malaikat, kerana mereka tidak menjalankan, para malaikat yang tidak melakukan apa-apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Bahkan mereka melakukan satu perkara yang walaupun kita nampak benda itu macam buruk, kan, mengazab manusia tak, nampak macam buruk lah, tapi sebenarnya mereka melakukan kerana mentaati perintah Allah SWT. Jadi saya ingat cukup sekadar itu daripada saya pada petang ni. Saya mohon maaf atas kekurangan yang ada sepanjang saya menyampaikan kuliah pada petang ni. InsyaAllah mudah-mudahan ada manfaatnya bersama, ada manfaatnya bersama untuk sahabat-sahabat sekalian. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum.